Salam sejahtera semua. Untuk video matematik tahun 4 kali ini, kita akan mempelajari tajuk yang baru, iaitu tajuk 6, ruang. Baiklah, untuk video kali ini, kita akan mengenali sudut serta mengenal pasti sudut-sudut yang terdapat di dalam beberapa bentuk. Baiklah, boleh rujuk buku teks KSSR Matematik tahun 4, muka surat 199 dan 200. Sebelum itu, mari kita tengok dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Baiklah, standard kandungannya ialah 6.1 sudut dan standard pembelajarannya ialah murid boleh mengenal dan menamakan sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakah pada bentuk segi empat tepat, segi empat sama dan segitiga. Sebelum itu, mari kita tengok maksud sudut. Sudut bermaksud ruang yang terbentuk oleh dua garisan yang bertemu pada hujungnya. Okey, kita tengok gambar rajah ini ya. Maksudnya kat sini, ini garisan pertama dan garisan kedua, dan kedua-dua garisan ini bertemu pada bahagian hujung itu. Baiklah, ruang antara kedua-dua garisan inilah yang dinamakan sudut. Selain itu, pertemuan antara kedua-dua garisan itu juga kita boleh panggil dia sebagai bucu. Baiklah, untuk pengetahuan semua, ini adalah maklumat tambahan, iaitu bilangan bucu dalam sesuatu bentuk bersamaan dengan bilangan sudut bagi bentuk tersebut. Contohnya, kalau bentuk itu ada 3 bucu, itu bermaksud bentuk itu juga mempunyai 3 sudut. Tapi, kalau bentuk itu ada 4 bucu, itu bermaksud bentuk itu mempunyai 4 sudut. Baiklah, mari kita tengok jenis-jenis sudut. Untuk tajuk ini, kita akan mempelajari 3 jenis sudut. Yang pertama ialah sudut tegak, yang kedua sudut tirus, dan sudut yang ketiga ialah sudut cakah. Mari kita mengenali ciri-ciri ketiga-tiga sudut ini. Yang pertama ialah sudut tegak. Baiklah, sudut tegak ini berbentuk seperti huruf L, dan apabila kita ukur menggunakan protektor, sudut ini mempunyai nilai 90 darjah. Jadi, ingat ya, sudut tegak ini nilai sudutnya ialah 90 darjah. Dan simbol sudut bagi sudut tegak ini ialah segi empat sama seperti ini. Seterusnya, mari kita mengenali sudut tirus pula. Baiklah, sudut tirus ini bentuknya adalah seperti ini. Dan apabila kita ukur menggunakan protektor, nilai sudutnya mestilah kurang daripada 90 darjah. Kalau macam contoh ini, nilai sudutnya ialah 60 darjah. Boleh jadi juga kalau nilai sudutnya ialah 30 darjah, asalkan nilai sudutnya kurang daripada 90 darjah. Dan sudut tirus ini juga saiznya lebih kecil daripada sudut tegak. Dan sudut yang terakhir iaitu sudut cakah. Okey, sudut cakah ini nilai sudutnya ialah melebihi 90 darjah. Kalau kita tengok contoh ini, nilai sudutnya ialah 110 darjah kalau diukur menggunakan protektor. Selain itu, sudut cakah ini juga boleh mempunyai nilai yang lebih besar seperti 140 darjah, asalkan nilai sudutnya melebihi 90 darjah. Okey. Seterusnya, sudut cakah ini juga lebih besar saiznya daripada sudut tegak. Okey, boleh faham ya semua? Seterusnya, kita akan mengenal pasti sudut-sudut yang terdapat di dalam beberapa bentuk. Okey, bentuk yang pertama ialah segi empat tepat, yang kedua segi empat sama, yang ketiga ialah segi tiga. Baiklah, segitiga ini mempunyai 4 jenis. Yang pertama, segitiga sama sisi, kedua, segitiga sama kaki, seterusnya segitiga tak sama kaki, dan yang terakhir segitiga bersudut tegak. Jadi jumlah keseluruhan bentuk yang kita akan kenal pasti sudut-sudut yang terdapat di dalamnya ialah 6
bentuk. Mari kita tengok bentuk yang pertama, iaitu segi empat tepat. Baiklah, ini merupakan bentuk segi empat tepat. Dan kita boleh tengok objek-objek di sekitar kita yang bentuknya ialah segi empat tepat, seperti sampul surat, papan putih, pintu dan banyak lagi. Mari kita kenal pasti sudut-sudut yang terdapat dalam segi empat tepat ini. Okey, yang pertama, apabila dua garisan ini bertemu, maka kita boleh tengok wujud satu bucu di situ. Ini bermaksud terdapat satu sudut di antara kedua-dua garisan itu. Seterusnya, apabila kedua-dua garisan ini bertemu pada hujungnya dan membentuk satu lagi bucu dan hadirnya satu lagi sudut di antara kedua-dua garisan itu, kita dah kenal pasti dua sudut. Seterusnya, apabila dua garisan ini pula bertemu, ada satu lagi bucu yang wujud dan ini bermaksud dekat situ juga ada satu sudut di antara kedua-dua garisan tersebut. Dan yang terakhir, apabila kedua-dua garisan ini bertemu, maka kita boleh kenal pasti bucu yang keempat yang wujud di situ. Ini bermaksud satu sudut wujud di situ di antara kedua-dua garisan. Jadi dapat disimpulkan bahawa segi empat tepat mempunyai empat bucu dan empat sudut. Ingat bahawa bilangan bucu adalah bersamaan dengan bilangan sudut di dalam sesebuah bentuk. Dan kita juga dapat kenal pasti bahawa segi empat tepat ini terdiri daripada empat sudut tegak. Ingat ya, segi empat tepat hanya ada sudut tegak di dalamnya. Baiklah, untuk contoh yang kedua, iaitu bentuk segi empat sama. Okey, ini adalah bentuk segi empat sama. Objek-objek yang mempunyai segi empat sama adalah seperti permukaan jam, permukaan roti dan jubin lantai. Okey, ini adalah segi empat sama yang kita boleh tengok wujud di sekitar kita. Baiklah, mari kita kenal pasti sudut-sudut yang terdapat di dalam segi empat sama ini. Okey, yang pertama, apabila kedua-dua garisan ini bertemu, macam biasa kita boleh tengok wujudnya satu bucu. Ini bermaksud kalau ada bucu kat situ, maka ada satu sudut juga wujud di antara kedua-dua garisan itu. Seterusnya, kat sini juga apabila kedua-dua garisan bertemu, wujud satu bucu, dan apabila ada bucu di situ, maka ada satu sudut wujud di antara dua garisan tersebut. Seterusnya, ini merupakan bucu yang ketiga. Jadi, kalau ada bucu kat situ, maka wujud satu ruang di antara kedua-dua garisan itu. Maka ini adalah sudut yang ketiga. Okey, sudut yang terakhir wujud di sini. Ini bermaksud kita dapat kenal pasti empat sudut wujud di dalam segi empat sama. Kesimpulannya, segi empat sama mempunyai empat bucu. Ini maknanya segi empat sama juga mempunyai empat sudut. Dan keempat-empat sudut itu merupakan sudut tegak. Jadi samalah segi empat sama dengan segi empat tepat tadi, bahawa kedua-dua bentuk ini hanya mempunyai sudut tegak sahaja di dalamnya. Okey, contoh yang ketiga ialah segitiga sama sisi. Okey, maksud garisan yang memotong sisi segitiga itu ialah menunjukkan ukuran panjang sisi segitiga ini adalah sama. Contoh kewujudan segitiga sama sisi di kehidupan seharian kita adalah seperti bingkai rak barang dan papan tanda jalan. Baiklah, mari kita kenal pasti sudut-sudut yang hadir di dalam segitiga sama sisi. Baiklah, ini merupakan sisi yang pertama dan sisi yang kedua. Dan kedua-duanya saling bertemu, maka kita boleh tengok ada bucu wujud di situ. Jadi, kalau ada bucu di situ, ini bermaksud ada satu sudut wujud di antara kedua-dua garisan. Seterusnya,
apabila kedua-dua garisan ini bertemu dan wujud satu bucu. Ini bermaksud hadirnya satu sudut di antara kedua-dua garisan. Dan yang terakhir, apabila garisan kedua-dua ini bertemu dan wujud bucu yang ketiga, maka hadirnya sudut yang ketiga di antara kedua-dua garisan ini. Maka dapat disimpulkan bahawa segitiga sama sisi mempunyai 3 bucu. Jadi ini membawa maksud bahawa segitiga sama sisi ini juga mempunyai 3 sudut. Dan sudut yang ada di dalam segitiga sama sisi ini merupakan sudut tirus ketiga-tiganya. Seterusnya ialah segitiga sama kaki. Okey, ini merupakan segitiga sama kaki. Maksudnya hanya ada 2 sisi sahaja yang mempunyai panjang yang sama. Sisi satu lagi mempunyai ukuran panjang yang berbeza. Dan kita boleh tengok segitiga sama kaki ini wujud di sekeliling kita pada bumbung rumah, penyangkut pakaian dan panji-panji. Okey, jom kita kenal pasti sudut-sudut yang terdapat di dalam segitiga sama kaki. Yang pertama, sudut wujud apabila kedua-dua garisan ini bertemu dan hadirnya satu bucu. Jadi ini merupakan sudut yang pertama. Yang kedua, apabila kedua-dua garisan ini bertemu, macam biasa kita boleh tengok wujud satu bucu kat situ. Jadi ini bermaksud ada satu sudut di antara kedua-dua garisan tersebut. Dan yang terakhir, apabila kedua-dua garisan ini bertemu, maka kita dapat tengok wujud satu bucu kat situ. Maka akan ada satu sudut di antara kedua-dua garisan. Jadi dapat disimpulkan bahawa segitiga sama kaki mempunyai 3 bucu. Ingat, kalau ada 3 bucu bermaksud segitiga sama kaki mempunyai 3 sudut. Dan ketiga-tiga sudut yang hadir di dalam segitiga sama kaki itu merupakan sudut tirus. Baiklah, seterusnya kita tengok pula bentuk segitiga tak sama kaki. Okey, ini merupakan segitiga tak sama kaki. Maksudnya kat sini, ketiga-tiga sisi segitiga ini mempunyai ukuran panjang yang berbeza. Baiklah, dalam kehidupan seharian, kita boleh tengok segitiga tak sama kaki ini pada rangka basikal. Okey, contohnya kat sini. Okey, itu merupakan segitiga tak sama kaki. Seterusnya kita boleh tengok juga segitiga tak sama kaki ini pada loket. Okey, contohnya macam itulah. Baiklah, jom kita kenali sudut-sudut yang terdapat di dalam segitiga tak sama kaki. Okey, yang pertama, ini garisan yang pertama bertemu dengan garisan yang kedua. Dan kita boleh tengok ada satu bucu kan dekat situ. Maka ada satu sudut di antara kedua-dua garisan tersebut. Seterusnya, apabila garisan ini bertemu dengan garisan itu, maka kita boleh tengok ada satu lagi bucu hadir kat situ. Jadi wujud satu sudut di antara kedua-dua garisan tersebut. Dan yang ketiga, apabila kedua-dua garisan ini bertemu, terdapat satu bucu hadir di situ. Ini bermaksud ada sudut di antara kedua-dua garisan tersebut. Dapat kita simpulkan bahawa segitiga tak sama kaki ini mempunyai 3 bucu. Kalau ada 3 bucu, maksudnya ada 3 sudut. Dan sudut yang terdapat di dalam segitiga tak sama kaki ini ialah 2 sudut tirus seperti yang ditunjukkan dalam anak panah itu. Dan satu lagi adalah sudut cakah. Maksudnya segitiga tak sama kaki ini mempunyai 2 jenis sudut yang wujud di dalamnya, iaitu 2 sudut tirus dan 1 sudut cakah. Okey. Bagi segitiga yang terakhir, iaitu segitiga bersudut tegak. Okey, yang tak tahu tu, ini merupakan segitiga bersudut tegak. Baiklah. Kita boleh tengok segitiga bersudut tegak ini pada dinding bahagian bawah tangga. Kat sinilah kita boleh tengok kewujudannya. Kita boleh juga dapati segitiga bersudut tegak ini pada roti segitiga seperti ini.
Dan selain itu, kita boleh juga tengok kewujudan segitiga bersudut tegak ini pada pembaris segitiga. Mari kita kenal pasti sudut-sudut yang terdapat di dalam segitiga bersudut tegak. Okey, yang pertama, kita boleh tengok ada satu bucu hadir selepas kedua-dua garisan ini bertemu. Ini bermaksud ada satu sudut wujud di antara kedua-dua garisan tersebut. Itu sudut yang pertama. Yang kedua, okey, kita boleh tengok kedua-dua garisan ini bertemu pada bahagian hujungnya dan ada satu bucu wujud di situ. Itu bermaksud ada satu sudut hadir di antara kedua-dua garisan itu. Dan sudut yang terakhir kita boleh tengok pada bahagian ini. Okey, ada satu bucu dekat situ dan sudut yang hadir di bahagian itu adalah sudut tegak, di mana simbolnya ialah segi empat sama. Jadi, kita simpulkan bahawa segitiga bersudut tegak mempunyai 3 bucu. Kalau ada 3 bucu, maksudnya ada 3 sudut. Tetapi, sudut itu tak semuanya sama kerana ada 2 sudut tirus seperti yang ditunjukkan pada anak panah itu dan sudut yang terakhir iaitu satu sudut tegak. Jadi, ingat bahawa segitiga bersudut tegak mempunyai 2 jenis sudut di dalamnya, iaitu 2 sudut tirus dan 1 sudut tegak. Sebagai rumusan, pada video ini kita telah mempelajari 3 jenis sudut. Yang pertama ialah sudut tegak, yang kedua sudut tirus dan yang ketiga ialah sudut cakah. Dan ketiga-tiga sudut ini mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri seperti yang kita dah pelajari di dalam video ini. Dan kita juga telah mengenal pasti sudut-sudut yang terdapat di dalam beberapa bentuk. Yang pertama ialah segi empat tepat, di mana segi empat tepat mempunyai 4 sudut tegak. Bentuk yang kedua ialah segi empat sama, di mana bentuk ini mempunyai 4 sudut tegak. Seterusnya ialah bentuk segitiga sama sisi, dan kita telah mempelajari bahawa segitiga sama sisi mempunyai 3 sudut tirus. Seterusnya ialah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini juga sama macam segitiga sama sisi tadi. Ia mempunyai 3 sudut tirus. Bentuk yang seterusnya ialah segitiga tak sama kaki. Segitiga tak sama kaki ini mempunyai 2 jenis sudut, di mana ia terdiri daripada 2 sudut tirus dan 1 sudut cakah. Dan bentuk yang terakhir ialah segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak mempunyai 2 jenis sudut, iaitu 2 sudut tirus dan 1 sudut tegak. Baiklah, kita telah sampai di penghujung video. Diharapkan video ini dapat membantu anda semua memahami 3 jenis sudut serta mengenal pasti sudut-sudut yang terdapat di dalam beberapa bentuk. Jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.